我们要看3节的经文，就是记载在马太福音第6章16到18节。 Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 16 hingga ke 18. 马太福音第6章第16到18节，我念给弟兄姐妹们听。圣经这么说，第16节：你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。 我是在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你们进食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你进食来。这叫那暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。 Matius 6 ayat 16 hingga ke 18. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 讲到进食，我记得念到一个人的故事。 Bercerita tentang puasa, saya mengingat satu cerita. 他说他有几次的进食， Dia sudah menjalankan puasa beberapa kali. 但是他进食带给他没有什么作用。 Tetapi puasa itu tidak membawa dampak atau manfaat bagi dia. 他只是得到肚子饿。 Dia hanya merasakan rasa lapar. 他说：“成为一个好基督徒，我进食。 Dia mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen yang baik, dia akan menjalankan berpuasa. 他一早他就没有去餐厅， Sehingga pada pagi hari dia tidak ikut bersama-sama makan. 因为他知道他胜不过吃的引诱。 Karena dia tahu bahwa dia tidak akan tahan untuk makan, dia akan tergoda untuk memakan. 所以他就立刻去到他办公室的地方。 Sehingga dia segera berangkat kerja. 一整早的时间， Nah sepanjang pagi hari, 他就是想怎么样能够克服他肚子饿。 dia hanya memikirkan bagaimana cara untuk menahan lapar. 到中午的时候， Dan sampai pada siang hari, 休息有点心的时候， pada saat memakan kudapan, 他还是说他能够控制自己。 dia bertekad dan mengatakan bahwa dia masih bisa, masih sanggup. 虽然他要骗他的同事，他说他透过这个小骗，他就能够克服他的这个要吃的需要。 Dia berbohong kepada rekan kerjanya untuk bahwa dia bisa menahan diri untuk tidak makan. 到中午的时候，他要集中精神来做工， Pada sore hari dia berusaha untuk konsentrasi pada kerja, 但是他所感觉到的就是肚子饿。 tetapi sekali lagi dia hanya merasakan rasa lapar dalam 他说他 perutnya. 的肚子一直响，因为有声音，因为肚子饿。 Dia hanya mendengarkan suara bunyi dari perut dia, 但是他还能够忍得过。 tetapi dia masih bertahan. 到回家的时候， Dan hingga sampai pada pulang kerja, 一进到家就闻到太太煮的很香很香的菜。 ketika sudah masuk rumah dia sudah mulai menciumi rasa aroma makanan dari masakan istrinya. 但是他还是有决心，他要进食。 Dia masih bertekad untuk berpuasa. 进食到什么时候？ Dia berpuasa sampai jam berapa? 到半夜。 Sampai tengah malam. 他说最终我成功了进食。 Dan sampai akhirnya dia mengatakan, saya berhasil berpuasa. 一到半夜12点的时候， Hingga pada pukul 12 tengah malam, 他就开始大吃大喝。 dia mulai makan dan minum dengan sepuasnya. 所以他做一个结论说： Dan dari cerita ini kita mengambil kesimpulan, 我进食带给我属灵的生命没有什么影响。 dalam berpuasa seperti ini tidak memberikan dampak apapun bagi kehidupan kerohanian saya. 我所得到的就是肚子饿。 Yang saya rasakan, yang saya dapatkan hanya rasa lapar. 弟兄姐妹们，以上的人的经验也是今天很多基督徒人的经验。 Saudara-saudari sekalian, pengalaman berpuasa seperti ini juga sering dialami oleh kita semua. 我们进食以后，我们觉得没有什么属灵的影响，
Setelah kita berpuasa, kita tidak merasakan apapun manfaatnya bagi kehidupan rohani 当 kita. 然，禁食是没有什么问题， Berpuasa itu tentu tidak ada masalah. 问题是在哪里？ Dan masalahnya ada di mana? 很多人想禁食就是讲我们没有吃东西， Banyak orang berpikir bahwa berpuasa itu hanyalah tidak makan. 有关我们属肉体的活动罢了。 Hanya berhubungan dengan jasmani kita saja. 其实圣经的教导， Tetapi pengajaran dalam Alkitab, 当我们禁食的时候， ketika kita 我 berpuasa, 们有一个属灵的目的。 kita memiliki satu tujuan rohani. 18世纪有一个作者说， Pada abad ke-18 ada seorang penulis. 当我身体禁食的时候， Dia berkata ketika tubuh saya sedang berpuasa, 我的属灵都厌食。 maka jiwa saya itu sedang berpesta. 所以，我们肉体跟我们的灵命有密切的关系。 Sesungguhnya tubuh kita dan juga jiwa kita ada hubungan yang sangat erat. 当我们的身体禁食， Ketika tubuh kita sedang berpuasa, 我们的属灵就靠近我们的上帝， sehingga jiwa kita, kerohanian kita semakin mendekat 我 kepada 们从 Tuhan. 上帝得到很大的力量。 Kita mendapat kekuatan yang besar dari Tuhan. 我们今天念到耶稣基督的教导， Kita pada saat ini belajar tentang pengajaran Yesus. 耶稣基督也是教导同样的事情。 Yesus juga mengajarkan hal yang sama kepada 耶稣没 kita. 有拦阻我们禁食， Dia tidak menahan kita untuk berpuasa. 耶稣甚至他自己也是禁食。 Yesus sendiri juga berpuasa. 但是耶稣说， Tetapi kata Yesus, 禁食就是有关我们属灵的事情。 berpuasa itu sesungguhnya berhubungan dengan kehidupan rohani 我 kita. 们禁食不是讨人的喜悦， Kita berpuasa itu bukan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang lain. 我们禁食就是我们与上帝天阿爸父的关系。 Berpuasa itu adalah hubungan relasi antara kita dengan Allah Bapa. 当我们禁食的时候， Ketika kita berpuasa, 我们向上帝祷告。 kita berdoa kepada 虽 Tuhan. 然上帝看不见， Walaupun Tuhan tidak melihat, 上帝看得见我们， walaupun Tuhan melihat kita, 上帝就赏赐我们。 dan Dia akan memberikan upah kepada kita. 所以耶稣说，我们不要像假冒为善的人， Sehingga kata Yesus, kita jangan seperti orang munafik. 他们禁食就是要得到别人的称赞。 Mereka berpuasa hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. 所以禁食不是我们属灵操练的最终的目的。 Berpuasa itu bukan adalah tujuan terakhir daripada kedisiplinan rohani kita. 禁食就是我们训练我们的身体， Berpuasa itu adalah melatih tubuh kita 使我们有一个敏锐的感觉，对上帝的旨意的感觉。 sehingga tubuh kita menjadi lebih peka terhadap kehendak Tuhan. 禁食也是训练我们的属灵生命， Berpuasa itu juga melatih kerohanian kita 使我们越活，我们越像我们的主耶稣基督。 sehingga kita hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. 因此，弟兄姐妹们， Oleh karena itu jemaat yang 我 terkasih, 们需要禁食。 kita perlu berpuasa. 我们不单单需要禁食， Kita tidak hanya berpuasa, 我们需要明白禁食的意义。 kita juga perlu mengerti apa artinya 不单单 berpuasa. 我们属肉体的活动， Tidak hanya sekedar kegiatan secara jasmani, 但是我们属灵的操练， itu juga adalah pelatihan kerohanian kita. 使我们的身体对上帝的旨意有敏锐的感觉， Sehingga kita semakin peka akan kehendak Tuhan. 使我们能够更加像我们的主耶稣基 Dan 督。 kita bisa semakin serupa dengan Kristus. 今天我们的讲道， Tema khotbah kita hari ini, 我们要提到我们禁食跟祷告的关系。 kita mau belajar bagaimana hubungan berpuasa dengan berdoa. 其实，当我们念圣经的时候， Ketika kita membaca firman Tuhan, 每次圣经提到禁食， dan ketika Alkitab menceritakan tentang berpuasa, 同时圣经也是提到祷告。 dan itu akan berelasi dengan berdoa. 所以圣经没有单单说禁食的事情， Alkitab tidak hanya mencatat satu sisi saja yaitu berpuasa, 禁食就有祷告。 dan ketika dia mencatat berpuasa itu akan ada hubungannya dengan berdoa. 我们看圣经一个伟人就是以斯帖， Kita mau lihat di dalam tokoh di dalam perjanjian lama di Esther, 当他要见国王的时候， ketika dia ingin menghadap raja, 他就叫所有的犹太人禁食。
Dia mengajak semua orang Yahudi untuk berpuasa. 3天3夜的禁食， Berpuasa selama 3 hari 3 malam. 不单单禁食， Dia tidak hanya mengajak 他 berpuasa, 们也是祷告。 mereka juga diajak untuk 所 berdoa. 以有禁食就有祷告。 Jadi ketika ada berpuasa, maka juga akan ada berdoa. 还有另外一个伟人， Ada juga yang lain, tokoh yang lain, 就是以西拉， yaitu Ezra. 当他要带领以色列人回到耶路撒冷建城的时候， Ketika dia akan mengajak orang Israel pulang untuk ke Yerusalem membangun Bait Allah, 他叫以色列人祷告禁食。 dia mengajak orang Israel untuk berpuasa dan juga berdoa. 其他的圣经也是讲到，其他的圣经伟人也是讲到，其他的伟人也是过着祷告禁食的生活。 Kitab yang lain juga mencatat bahwa mereka berpuasa dan juga berdoa di dalam pelayanan mereka. 但以理、尼西米， Seperti Daniel dan juga Nehemia, 他们也是禁食祷告的上帝的仆人。 mereka juga adalah hamba Tuhan yang berdoa dan berpuasa. 当我们进到新约的圣经， Ketika kita masuk dalam perjanjian baru, 耶稣不单单教导我们要禁食， Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk berpuasa 他也是给 saja, 我们禁食祷告的榜样。 dia juga menjadi teladan dalam berpuasa. 使徒们也是同样， Demikian juga dengan 使徒们para rasul， para rasul, 他们也是禁食祷告。 mereka juga berpuasa. 因此，禁食祷告对我们基督徒来讲是一件很重要的事情。 Sehingga berpuasa itu bagi kita sebagai orang Kristen itu sangat penting. 接下来我们要问一个很重要的问题： Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan yang lebih penting. 其实禁食是否能够改变上帝的旨意？ Apakah berpuasa itu bisa merubah keputusan daripada Allah? 我们禁食是否能够改变上帝的旨意？ Apakah berpuasa bisa merubah akan keputusan 他的 Allah? 答案是肯定不能的。 Jawabannya tentu saja tidak. 当我们祷告、我们禁食的时候， Ketika kita berdoa dan kita berpuasa, 我们不能改变上帝。 kita tidak bisa merubah 透 Allah. 过禁食祷告， Kita melalui berdoa dan berpuasa. 我们改变我们的心， Yang merubah adalah hati kita. 使我们更加明白上帝的旨意， Sehingga kita lebih memahami akan kehendak 使我 Allah. 们更加顺服上帝的旨意。 Dan kita juga taat di dalam kehendak Allah. 所以，当我们向上帝祷告的时候， Sehingga ketika kita berdoa kepada 我 Allah, 们不是要改上帝， kita tidak perlu mengubah Allah. 我们要上帝改变我们的心。 Kita meminta Tuhan yang mengubah hati kita. 禁食也不是一个手段，使上帝会怜悯我们。 Puasa juga bukan suatu manipulasi untuk membuat Allah berbelas kasihan kepada kita. 禁食也不是一个威胁上帝的方法。 Puasa juga bukan sebuah intimidasi kepada Allah. 我们看到有的时候有人带小孩子去 supermarket， Kita seringkali bisa melihat orang tua membawa anak-anak ke supermarket. 当小孩子看到糖果的时候， Ketika anak-anak melihat permen 还是玩具的时候， atau juga mainan, 他们要买， mereka ingin membelinya. 但是母亲说不要买， Tetapi mamanya berkata tidak 家 membeli. 里很多。 Di rumah sudah banyak. 孩子说我不要在家里的，我要这个。 Anak-anak berkata, saya tidak ingin yang di rumah, saya ingin membelinya yang 妈妈 ini. 不买， Mama juga tidak ingin 所以 membelinya. 这个孩子就威胁他的妈妈， Dan anak ini mulai mengintimidasi orang 怎么样？ tuanya. 他 Bagaimana 就 caranya? 大喊大叫大哭。 Dia berteriak menangis dengan 当妈妈 sehebat-hebatnya. 接到害羞的时候， Sehingga ketika mamanya merasa malu, 妈妈说好了好了，买了买了。 kata mamanya, ya sudah belilah. 这 belilah. 个就是叫做威胁， Ini yang dimaksudkan dengan 这 intimidasi. 个叫做一个手段。 Ini juga adalah sebuah manipulasi. 当我们禁食， Sehingga ketika kita berpuasa, 我们不是在玩手段， kita bukan melakukan suatu manipulasi. 我们也是不威胁上帝， Kita juga tidak sedang mengintimidasi Allah. 但是我们用一个诚恳的心 Tetapi kita dengan hati yang tulus 来到上帝的面前， datang di hadapan Tuhan. 求上帝帮助我们。 Kita memohon kepada Allah. 当我们禁食的时候， Ketika kita 我 berpuasa, 们表示我们不能， kita menyatakan bahwa ketidakberdayaan kita. 我们没有力量， Kita tidak mempunyai 我 kekuatan. 们只依靠上帝。 Kita hanya bisa bersandar kepada Allah. 接下来我们看， Kita lihat lagi selanjutnya. 当我们向上帝祷告的时候， Ketika kita berdoa 我 kepada Allah, 们禁食跟上帝回答
我们的祷告有什么关系？ Apa hubungannya antara berpuasa juga dengan jawaban yang Tuhan berikan kepada kita? 基本上，上帝用3个方法来回答我们的祷告。 Sesungguhnya jawaban Allah kepada kita melalui 3 cara. 第一就是叫做自然法， Pertama melalui hukum alam. 透过自然法，上帝回答我们的要求。 Melalui hukum alam, Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. 第二就是叫做神迹， Yang kedua adalah mukjizat. 上帝神圣的插手。 Tuhan berintervensi. 第三就是上帝显现他的旨意。 Dan yang ketiga bahwa Tuhan menyatakan melalui pernyataan kehendaknya. 好，我们一一的来看， Kita akan bahas satu 什 persatu. 么叫做上帝透过自然法来回答我们的要求？ Apa yang dimaksudkan bahwa Tuhan menjawab doa melalui hukum alam? 什么是自然法？ Apa yang dimaksud dengan hukum alam? 自然法就是我们强的、我们殷勤的、我们预备好心的，我们平常会得胜还是成功？ Hukum alam yang dimaksudkan adalah mereka yang kuat, mereka yang rajin, dan mereka yang sudah mempersiapkan diri, mereka itu akan berhasil dan mereka akan menang. 谁是失败的人？ Mereka yang gagal adalah 就是他们懒惰、不准备自己的人。 mereka adalah orang yang malas yang tidak mempersiapkan diri. 我给你一个很简单的例子， Saya akan memberikan satu contoh yang sederhana. 假如在我们的教会里面有一个报告， Jika di dalam warta gereja kita ada sebuah pemberitahuan, 有一个公司要找一个职员， ada sebuah perusahaan ingin mencari karyawan. 他的职员就是我们会友里面可以去报名。 Karyawan yang dimaksudkan adalah setiap jemaat bisa mendaftarkan diri untuk melamar. 需要一个职员， Hanya memerlukan satu karyawan. 有3个会友听到， Ada 3 jemaat yang mendengar 所以他 informasi 们 ini. 3个人个人去报名， Jadi mereka masing-masing melamar. 因为他们去报名， Karena mereka melamar 他们就请牧师为他祷告， dan mereka bertiga berdoa, 他们 meminta doa kepada hamba 他们 Tuhan. 个别的为另外一个牧师，向另外一个牧师向他祷告，为他祷告。 Mereka meminta 3 hamba Tuhan juga berdoa bagi mereka. 第一个会友， Jemaat yang 他 pertama 来找我， mencarinya Muse, pendeta Timotius， pendeta Timotius untuk 他 berdoa 来找我 baginya. 他来找我，他说为我祷告， Dia meminta pendeta Timotius Fu untuk berdoa baginya. 所以我就为他祷告。 Jadi saya berdoa bagi dia. 第二个会友， Jemaat yang kedua, 他去找 Alex 牧师， dia mencari pendeta Alex. 请把 Alex 牧师为他祷告。 Dia meminta Pak Alex yang berdoa, 第 pendeta 三 Alex 个会友， berdoa. Yang ketiga, 去找那位牧师 dia meminta pendeta Nawi yang berdoa bagi dia, 为他祷告。 berdoa untuk dia. 最后哪一个会友得到这个份？ Hasilnya siapa yang akan diterima untuk lamaran kerja ini? 你说当然第一个咯，因为上帝知道哪一个是主任牧师哈。 Anda pasti akan menjawab pasti yang jemaat yang pertama karena Anda tahu siapa yang gembala dari Sama. GKY Puri. 谁得到这个份？ Siapa yang akan mendapatkan lamaran ini? 他的答案就是上帝透过自然法来回答这3个人的祷告。 Jawabannya adalah Allah akan menjawab melalui hukum alam. 谁比较好，他就得到这个份。 Siapakah yang lebih baik, dia yang akan mendapatkan pekerjaan itu. 所以这第一方面的祷告， Prinsip doa yang pertama ini, 我们就是叫做 ora et labora， 我们不单单要祷告， prinsip doa pertama ini adalah ora et labora. 我们要努力。 Kita tidak hanya berdoa tetapi kita juga harus berusaha. 当我们祷告的时候， Ketika kita berdoa, 我们求上帝给我们力量， kita memohon Allah memberikan kekuatan 给我 kepada 们聪 kita, 明智慧， memberikan kepandaian, 使我们成为更好的人， menjadi pribadi yang lebih baik, 更强的人。 menjadi pribadi yang lebih kuat, 我有力量来准备自己， sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. 使我在生活里面得到更好的成绩。 Sehingga di dalam kehidupan kita bisa mendapatkan meraih prestasi yang lebih baik. 在我们生活里面， Di dalam kehidupan kita, 我们看到很多的方面，上帝就是叫做透过这个自然法来回答我们的答案。 di dalam kehidupan kita sering kali melihat bahwa Allah menjawab doa kita melalui hukum alam. 我们的责任就是向上帝祷告，
tugas dan tanggung jawab kita hanya berdoa kepada Allah. 还有更重要的就是，当我们向上帝祷告的时候， Yang lebih penting lagi ketika kita sudah berdoa kepada Allah, 我们的心态是怎么样？ bagaimana sikap kita? 我们是否真正的依靠上帝？ Apakah benar-benar sungguh-sungguh kita bersandar 觉 kepada Allah? 觉得我们无能为力， Kita merasakan kita tidak mampu, 我们单单依靠上帝。 kita hanya bisa bersandar kepada Allah. 第二种的祷告， Doa yang kedua 就是 adalah 上帝透过这个神迹来回答我们的祷告。 Allah menjawab doa kita melalui mukjizat. 这个就是当我们的生活面对难题问题的时候， Kondisi ini adalah ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, 就是好像圣经的记载， seperti yang tercatat di 当 dalam 以色列 Alkitab. 人从埃及出来的时候， Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, 他们去到这个红海的边界， mereka sampai di pada Laut Merah. 后面有埃及的这个兵丁追赶他们， Di bagian belakang ada tentara dari Mesir yang mengejar mereka. 前面有红海， Di depan mereka adalah Laut Merah. 他们面对很大生命的危机， Mereka sedang mengalami krisis di dalam 所以 kehidupannya. 摩西带领以色列人向上帝祷告， Sehingga Musa membawa bangsa Israel untuk berdoa kepada Allah. 求上帝向他们的生活插手， Meminta intervensi Allah dalam kehidupan mereka. 带给他们释放。 Dan membawa kelepasan bagi mereka. 最后我们知道上帝垂听他们的祷告， Dan terakhir kita sudah tahu bahwa Tuhan Allah mendengar doa 上 mereka. 帝分开了红海， Allah menyisakan Laut Merah 使以色列人能够平安的渡过这个红海， sehingga bangsa Israel bisa melewati Laut Merah. 把埃及的兵丁淹死在水里面。 Dan tentara dari bangsa Mesir ditenggelamkan di dalam Laut Merah. 所以在第二种的祷告， Sehingga di dalam prinsip doa kedua ini, 我们心里有一个信心， kita memiliki iman di dalam hati 我们的 kita. 上帝是比这个自然法更大的， Kita meyakinkan bahwa Allah kita kuasanya lebih besar 上帝 daripada 能够 hukum 克服 alam. 这个自然法， Allah bisa Menaklukkan. menaklukkan hukum alam, 带给我们一个很大的释放。 memberikan kita satu kelepasan. 弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 当我们生活里面面对危机的时候， ketika kehidupan kita mengalami krisis, 我们可以向上帝提出这第二种的祷告。 kita bisa berdoa meminta seperti prinsip kedua doa ini. 可能我们的生意面对很大的问题， Mungkin ketika bisnis kita sedang dalam permasalahan yang besar, 要破产， di ambang kebangkrutan, 求上帝插手， kita meminta intervensi Allah. 求上帝怜悯我们。 Kita memohon belas kasihan daripada Tuhan. 还是我们生病的时候， Atau ketika kita sedang sakit, 生很严重的病， sakit yang sangat kritis, 我们相信上帝能够克服自然法， kita juga percaya bahwa Allah sanggup untuk menaklukkan hukum alam. 能够医治我们。 Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. 我跟师母曾经为对一对夫妇服侍， Musuh pernah bersama dengan semu melayani satu keluarga. 这个夫妇差不多要离婚了， Keluarga ini sudah diambang dari perceraian. 两个人已经请了律师， Mereka masing-masing sudah menyewa pengacara. 所以我们为他们祷告， Sehingga musuh dan juga semu berdoa bagi mereka. 求上帝怜悯他们， Memohon Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. 求上帝插手。 Meminta intervensi daripada Allah. 感谢上帝，最后他们不曾离婚。 Kami bersyukur semua mereka akhirnya tidak jadi bercerai. 所以从以上的故事，我们有一个信心， Sehingga dari cerita ini kita bisa melihat ada satu iman di dalam hati kita. 我们面对什么危机的时候， Ketika kita menghadapi berbagai krisis, 我们可以向上帝祷告， kita bisa berdoa kepada Allah. 因为上帝比我们的自然法更大， Karena Allah lebih besar, lebih berkuasa daripada hukum alam. 他能够透过神圣的插手使我们释放， Dia bisa melalui intervensinya dan melepaskan kita. 他也是关怀我们的上帝。 Dia juga ada Allah yang peduli terhadap kita. 虽然有的时候，当我们向上帝祷告， Seringkali ketika kita berdoa kepada Allah, 不一定上帝会答应我们的要求。 mungkin belum tentu Allah menjawab seperti yang kita kehendaki. 就是好像我， Seperti pendeta, 我是牧师， Pendeta Timotius adalah musuh. 呀，
我为人祷告，上帝垂听我的祷告。 Muse berdoa bagi jemaat dan mendengar doa Muse. 就是好像刚才的要离婚，我为他祷告，上帝就是恢复他的家庭。 Seperti cerita yang tadi, Muse berdoa bagi keluarga yang akan bercerai, tetapi akhirnya tidak jadi bercerai. 但是不是每一次我为人祷告，上帝答应我的要求。 Tapi tidak setiap kali ketika Muse berdoa, jawabannya seperti yang dikehendaki. 因为有许多的生病的弟兄姐妹，我为他祷告，最后还是离开世界。 Karena banyak juga jemaat yang ketika sakit kritis minta didoakan, banyak juga yang meninggal dunia. 因此，我们第二个原则， Sehingga prinsip dari doa yang kedua ini 当我们 adalah 面对危机的时候， ketika kita menghadapi krisis, 我们来到上帝的面前， kita datang di hadapan 我们 Tuhan, 向上帝祷告， kita berdoa kepada Tuhan, 我们交托于上帝， kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 相信上帝必定帮助我们。 Kita percaya bahwa Allah pasti menolong kita. 在第一个原则，我们要 ora et labora， 我们要祷告，我们要努力。 Prinsip doa yang pertama yaitu ora et labora yang artinya berdoa dan juga berusaha. 第二个原则就是我们要祷告，我们要交托， Yang kedua artinya berdoa dan juga berserah. 把我们的危机交托给上帝， Kita menyerahkan segala kesusahan pergumulan kita kepada Allah. 把我们的痛苦交托给上帝， Kita menyerahkan segala penderitaan kita kepada Allah. 相信上帝照顾我们， Dan kita percaya bahwa Allah akan menjaga kita, 他 menolong 会给我 kita. 们开出一条道路。 Dia akan membuka jalan bagi kita. 第三 Yang ketiga, 就是讲到祷告跟顺服， kita berdoa, kita membahas tentang berdoa dan juga ketaatan. 就是当我们向上帝祈求， Ketika kita memohon kepada Allah, 求上帝给我们一件东西， kita berdoa meminta sesuatu hal kepada Allah. 当上帝赐给我们的时候， Ketika Allah memberikannya kepada 我们感 kita, 谢上帝。 kita bersyukur 假如上帝 kepadanya. 不赐给我们， Tetapi ketika Tuhan tidak memberikannya bagi kita, 我们也感谢上帝， kita pun harus bersyukur 因为 kepada 当 Allah. 我们祷告的时候， Karena ketika kita 我 berdoa, 们是祈求上帝的旨意。 karena kita meminta kehendak Allah. 当我们明白上帝旨意的时候， Dan ketika kita mengerti akan kehendak 我 Allah, 们的责任就是顺服。 dan tugas kita hanyalah taat. 所以第三就是祷告跟顺服。 Jadi yang ketiga adalah berdoa dan taat. 好像在使徒行传第16章告诉我们， Seperti dalam kisah para rasul 16, 当时保罗跟希拉向上帝祷告， ketika Paulus dan Silas berdoa kepada Allah, 主啊，我们要传福音， Tuhan kami ingin mengabarkan Injil. 要去到哪里传福音？ Mau kemana untuk mengabarkan 要去到 Injil? 亚细亚那边传福音。 Kami ingin mengabarkan Injil di Asia. 弟兄姐妹，传福音是好不好？ Pengabaran Injil adalah hal yang baik. 当然要传福音是很好的。 Tentu saja itu adalah hal yang 主 baik. 啊，求你开路给我们，是亚细亚那边传福音。 Mereka berdoa, Tuhan bukakan jalan bagi kami untuk mengabarkan Injil di 但是 Asia. 上帝没有答应他们的要求， Tetapi Allah tidak menjawab 上 doanya. 帝把所有的门关住。 Allah menutupi segala jalannya ke Asia. 虽然他们的要求很好， Walaupun permintaan mereka adalah baik, 那不是上帝的旨意。 tetapi itu bukanlah kehendak Allah. 上帝开另外一条路， Tuhan membuka jalan yang lain. 就是差遣他们去欧洲那边传福音。 Allah mengutus mereka untuk mengabarkan Injil di Eropa. 这个就是叫做祷告跟顺服。 Ini yang dimaksudkan berdoa dan taat. 这个也是应用在我们日常的生活里面。 Ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. 很多时候，当我向年轻人这样说的时候， Ketika saya berbicara dengan anak-anak muda, 当我们要找一个配偶、找偶像的时候，找配偶， ketika anak muda ini ingin mencari jodoh, 我们怎么样找？ bagaimana kita mencarinya? 当一个年轻人爱上另外一个人， Ketika seseorang jatuh cinta pada yang lainnya 他 pasangannya, 就向上帝祷告。 dia berdoa kepada Allah. 祷告以后， Setelah berdoa, 他们要努力。 mereka harus berusaha. 祷告努力以后， Setelah berdoa dan berusaha, 上帝还是没有给他， tetapi Tuhan tetap tidak mengirimkan jodohnya 他们 baginya. 要顺服， Mereka harus taat. 因为那不是上帝的旨意。 Karena itu bukanlah kehendak Allah. 上帝会给更好的给他。 Allah akan memberikan yang lebih baik baginya. 在孩子读书的时候， Dan juga ketika anak sedang studi, 有一些父母亲希望他的孩子能够上到某一间大学那边念书， orang tua menghendaki anaknya itu berkuliah di sebuah universitas. 为他祷告，
Dia berdoa bagi anaknya, 努力以后 sesudah berusaha 去报名， mendaftarkan diri, 但是不接受。 tetapi tidak diterima oleh 我们 universitas. 祷告以后， Kita sudah berdoa, 努力以后， kita sudah 上帝没 berusaha, 有给我们， tetapi Tuhan tidak memberikannya bagi 这 kita. 等于不是上帝的旨意。 Ini yang dimaksudkan, itulah bukan kehendak 上帝 Allah. 我们去到另外一个大学， Allah menghendaki dia untuk pergi ke universitas yang lain. 找工作也是这样。 Demikian juga mencari pekerjaan. 我听到一个神学生的见证， Saya mendengar satu kesaksian dari murid dari STT. 他是从一间很出名的大学毕业。 Dia adalah lulusan dari sebuah universitas yang terkenal. 他说这一间大学的毕业生很容易找到工作， Dia bilang lulusan dari universitas ini gampang sekali untuk mendapatkan pekerjaan. 但是他找了很久找不到工作。 Tetapi dia sudah mencari dan tidak mendapatkan. 他同一班的同学全部找到工作了， Teman-teman dia yang lain semua sudah mendapatkannya. 所以他就一直找， Sehingga dia terus mencari, 一边找一边祷告。 dia terus mencari dan terus berdoa. 最后，上帝显现他的旨意， Dan pada akhirnya Tuhan menyatakan 上 kehendaknya. 帝把所有的门关住， Tuhan menutup semua jalan bagi dia. 开了一条门，一条路， Tuhan membuka satu jalan 就 baginya. 是读神学。 Dia Tuhan menyatakan kehendaknya untuk anak ini kuliah di STT. 所以上帝呼召他成为上帝的仆人。 Sehingga Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. 当然，这个故事可以用反面的方法来看啊， Ini bisa diceritakan dalam hal dari sisi negatifnya. 因为有人说你找不到工作，这边找不到，这边找不到，报名这个不接受，这个不接受，最后才知道神学院，不是这样的意思啊。 Ada yang bercerita bahwa karena sudah lamar di sini, lamar di sana, tapi tidak diterima, akhirnya jadilah ke STT. 最后的选择不是这样的意思， Tapi bukan itu maksudnya. 他的意思就是当我们向上帝祷告， Maksudnya adalah ketika kita berdoa kepada 我 Allah, 们心里向上帝祈求一件事情， kita mengajukan permohonan kepada Allah. 我们已经努力以后， Kita sudah berusaha, 但是上帝没有给我们， tetapi Allah tidak menjawab 我 doa 们 kita. 相信那个就是上帝给我们最好的事情。 Kita percaya bahwa Allah memberikan jawaban yang lebih baik bagi 因此， kita. 弟兄姐妹们， Sehingga jemaat yang 我们 terkasih, 回到今天的讲题， kita kembali lagi kepada topik kita. 就是禁食跟祷告的关系。 Kita mau apa hubungannya antara berpuasa dengan berdoa? 禁食在我们祷告的生活有什么角色呢？ Peran apa juga dalam berpuasa dalam kehidupan berdoa kita? 当一个基督徒禁食的时候， Ketika seorang Kristen berpuasa, 禁食帮助他两件事情。 puasa menolong orang percaya untuk dalam dua hal. 第一就是提醒一个基督徒他是无能为力的， Mengingatkan kepada orang percaya bahwa dia itu adalah tidak berdaya, 也是告诉他有一位伟大的上帝。 dan juga mengatakan kepada orang percaya mereka memiliki Allah yang besar. 所以禁食最重要的就是我们的心态， Sehingga berpuasa itu yang paling penting adalah sikap kita. 我们的态度， Bagaimana sikap kita 就是提醒我们是无能为力的人， mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak 我 berdaya. 们需要依靠上帝。 Kita perlu bersandar kepada Allah. 因为当我们觉得我们有力量， Karena ketika kita merasakan bahwa kita 我 mampu, 们就很容易依靠自己， jadi kita selalu bersandar kepada kekuatan 我 kita 们成为一个 sendiri. 骄傲的人， Sehingga kita menjadi orang yang 我 sombong. 们就不依靠上帝。 Kita tidak lagi bersandar kepada Allah. 所以为什么我们需要禁食？ Sehingga mengapa kita perlu 当 berpuasa? 我们禁食的时候， Ketika kita berpuasa, 我们进入一个情况， kita masuk di dalam suatu kondisi. 我们觉得我们没有力量， Kita merasakan bahwa ketidakmampuannya kita, 我们需要上帝的帮助， kita butuh pertolongan daripada 我 Allah. 们就向上帝祷告。 Sehingga kita butuh dan kita berdoa kepada Allah. 就是好像马太福音第9章告诉我们的故事， Seperti yang tercatat di dalam Matius 9, 有一个妇女患上12年的血漏， seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 她找了医生也是医不好她， Dia sudah mencari dokter di mana-mana tetapi tidak bisa menyembuhkannya. 所以她觉得她就没有办法， Sehingga dia merasakan ketidakberdayaan dia. 无能为力， Dia tidak sanggup lagi. 只有一个人能够帮助她 Dia，percaya hanya satu orang yang bisa Yesus. menolongnya, yaitu Yesus, 就是上帝。
itu adalah Allah. 所以他就来到上帝的面前， Sehingga dia datang di hadapan Allah. 求上帝帮助他。 Dia memohon pertolongan daripada Allah. 这个讲到心态， Ini adalah yang dimaksudkan adalah sikapnya. 我们知道我们需要祷告， Kita tahu kita perlu 我 berdoa. 们每天也是祷告， Kita setiap hari pun berdoa. 但是更重要的就是我们祷告的心态。 Tetapi yang lebih penting adalah sikap kita berdoa. 我们是否有一个觉得我们无能为力的心态？ Apakah kita mempunyai satu sikap bahwa kita ini sungguh-sungguh tidak 我 berdaya? 们完全需要依靠上帝。 Kita butuh pertolongan daripada Tuhan dan bersandar pada Tuhan. 最后，弟兄姐妹们， Terakhir, jemaat yang terkasih, 请问你的情况怎么样？ bagaimana juga dengan kondisi Anda? 你祷告的生活怎么样？ Bagaimana dengan kehidupan doa Anda? 你是否有祷告吗？ Apakah Anda berdoa? 当你祷告的时候， Pada saat Anda berdoa, 你用什么心态来向上帝祷告？ bagaimana sikap ketika Anda berdoa? 今天我们要做一个自我审查。 Kita mau introspeksi pada pagi hari ini. 我用4个颜色来代表我们属灵的生命。 Musuh akan memberikan 4 warna dalam kehidupan doa kita. 第一就是红色， Warna yang merah 红色代表在生活里面几乎没有祷告的基督徒。 Warna merah melambangkan bahwa jemaat yang hampir tidak pernah berdoa. 今天很多基督徒没有祷告， Banyak orang Kristen pada saat ini tidak berdoa. 单单吃饭睡觉的时候才祷告。 Hanya berdoa pada saat makan dan juga pada saat tidur. 吃饭的祷告3、4年也是没有改， Dan doa makannya pun tidak pernah berubah selama 30 tahun. 没有祷告。 Tidak pernah berdoa. 第二就是橙色， Warna yang kedua adalah orange. 橙色就是代表有一些基督徒，当面对危机的时候，单面对危机的时候，才记得上帝，向上帝祷告。 Mereka adalah orang yang berdoa ketika menghadapi masalah. 第三就是黄色， Warna ketiga, warna kuning. 黄色的基督徒很殷勤祷告， Warna ketiga adalah mereka yang rajin berdoa, 但是不太肯定上帝的大能。 tetapi mereka kurang yakin akan kuasa doa dan 祷告 jawaban 成为一 Tuhan. 个习惯， Doa hanyalah sebuah rutinitas. 祷告就是这样祷告而已。 Doa hanyalah berdoa seperti itu saja. 他的心态没有好像一个近视的人的心态来祷告 Dia。tidak memiliki sikap seperti orang yang berpuasa 第 ketika 四 berdoa. 就是绿色， Warna keempat adalah warna hijau. 就是最好的基督徒。 Ini adalah yang paling baik. 我们殷勤祷告， Kita rajin berdoa. 我们不单单殷勤祷告， Kita tidak hanya rajin berdoa. 我们也是相信上帝垂听祷告我们的上帝。 Kita juga percaya Allah mendengar doa kita. 所以我们承认我们是无能为力的人， Sehingga kita mengakui bahwa kita itu tidak mampu, tidak berdaya. 我们完全的依靠上帝。 Kita perlu sepenuhnya untuk bersandar 弟兄 kepada 姐妹 Allah. 们，你用什么颜色来代表你的这个祷告生活？ Jemaat yang terkasih, bagaimana Anda menilai kehidupan doa Anda? 你有什么颜色不重要， Warna apapun dalam kehidupan doa Anda itu tidak penting. 但是最重要的，我们今天要做一个决心， Tetapi yang terpenting pada hari ini kita mau bertekad, 我们要升级， kita mau naik level. 我们不单单成为一个红色的基督徒， Kita tidak hanya mau menjadi pendoa yang berwarna merah, 我们要成为橙色还是黄色的，甚至我们要成为绿色的基督徒。 kita mau berubah menaikkan level kita menjadi orange atau kuning ataupun hijau. 所以在这一个礼拜里面， Sehingga dalam waktu minggu ini, 我们回去的好好的思想， ketika kita pulang kita bisa memikirkan 我们要成为一个殷勤祷告的基督徒， apakah kita mau menjadi orang Kristen yang rajin berdoa. 不单单殷勤祷告， Tidak hanya rajin berdoa, 有真正好的心态的基督徒来祷告， mempunyai sikap yang benar di dalam berdoa. 完全依靠上帝， Bersandar sepenuhnya kepada Allah 完全相信上帝。 dan juga percaya kepada Allah. 上帝祝福我们， Tuhan memberkati kita. 我们低头祷告。 Kita berdoa. 但愿上帝透过圣灵帮助我们， Kiranya Roh Allah membantu kita semua melalui firman-Nya, 使我们不单单明白上帝的话语， sehingga kami tidak hanya mengerti akan firman-Mu, 我们也是把上帝的话语实行出来。
kami bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan 我们成 kami. 为喜欢祷告的基督徒。 Kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. 当我们祷告的时候，我们有好的、正确的形态来祷告。 Ketika kami berdoa, kami memiliki sikap yang benar dalam berdoa. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.